This video is brought to you by baitulmuslim.com. Baitul Muslim merupakan sebuah apps cari jodoh online. Ramai juga calon kat sini. So, yang mana bujang terang tantang ke, duda ke, janda ke, korang boleh daftar sekarang. Manalah tahu dalam ramai-ramai ada jodoh korang kat sini. Baitul Muslim menyediakan perkhidmatan cari jodoh online. Mereka juga adalah antara website cari jodoh yang terbesar di Malaysia. Dah ramai orang bertemu jodoh dekat sini. So, bagi mereka yang masih lagi sedang mencari jodoh, korang bolehlah cuba menggunakan perkhidmatan baitulmuslim.com sebagai alternatif korang. Korang boleh mendaftar di website ini www.baitulmuslim.com. Untuk keterangan lanjut, korang boleh tekan link yang aku sediakan di ruangan description di bawah. Kahwin muda tak salah, tuan-tuan. Banyak orang sekarang takut kahwin muda. Saya kahwin umur 22 tahun, kira muda lah bagi orang lelaki-lelaki. Tak ada masalah apa. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua chapter review terbaru dan terkini, iaitu chapter review yang ke-1067, yang mana dalam chapter pada kali ini kita akan mendapat lebih banyak maklumat yang penting tentang Dr. Vegapunk. Di manakah kedudukan terkini agen CP0 yang ditugaskan untuk menghapus Dr. Vegapunk, dan juga apakah keadaan yang sedang berlaku kepada Monkey D. Dragon dan angkatan revolusinya itu. Tetapi sebelum itu, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter 1066 yang bertajuk The Will of Ohara yang lepas, kita dapat melihat Shaka yang telah menjelaskan kepada kumpulan Robin tentang kaitan antara teknologi yang terdapat di Egghead Island dengan sebuah kerajaan kuno pada zaman The Void Century. Shaka juga memberitahu kepada Robin bahawa pada 22 tahun yang lalu, Pulau Ohara telah dihapuskan oleh World Government disebabkan oleh usaha sarjana-sarjana yang dipimpin oleh Profesor Clover yang berpengkalan di Pulau Ohara tersebut telah cuba untuk mengkaji dan membongkarkan tentang kerajaan kuno yang telah cuba untuk dilenyapkan kewujudannya dari sejarah dunia oleh World Government. Bahkan sesiapa saja yang mengkaji tentang rahsia tersebut akan dilenyapkan oleh World Government. Shaka kemudiannya mendedahkan bahawa dia telah pun menziarahi Ohara beberapa bulan selepas insiden Buster Call tersebut berlaku, dan dia telah bertemu dengan sekumpulan gergasi yang diketuai oleh satu sosok yang dibaluti tubuhnya yang sedang berusaha untuk menyelamatkan buku-buku peninggalan Oharian yang terdapat di dalam tasik pulau tersebut. Vegapunk juga telah berjumpa dengan Dragon di pulau tersebut, dan Dragon telah bersumpah kepada Vegapunk untuk membentuk sebuah angkatan ketenteraan yang bakal menentang kebusukan The World Government ini. Pada saat Shaka memberitahu yang dia telah pun menelaah ke semua ilmu pengetahuan Ohara semasa dia menziarahi Pulau Elbaf, Luffy dan kumpulannya pula telah berjumpa dengan Dr. Vegapunk yang sebenar. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tajuk bagi chapter yang ke-1067 pada kali ini berjudul Punk Records. Dalam cover page chapter pada kali ini, kita dapat melihat sambungan bagi cover story Germa Double Six Cold-Blooded Voyage volume ke-24 yang menunjukkan Caesar dan juga Judge yang sedang bersiap untuk bertembung dengan tajuk I Forgot Who You Are Again, Judge versus Caesar. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan Bonnie yang bertanyakan kepada Dr. Vegapunk apa yang telah berlaku kepada kepala milik Vegapunk yang sebelum ini kelihatan seperti sebuah mentol yang sangat besar. Vegapunk kemudiannya menjawab soalan Bonnie itu dengan mengatakan bahawa dia telah pun memotongnya disebabkan terlalu panjang. Bonnie kemudiannya mengatakan bahawa dia bukan cakap pasal rambut. Vegapunk kemudiannya memberitahu kepada Bonnie bahawa pada saat Bonnie bertemu dengannya dahulu, ketinggian kepalanya itu hampir sama dengan ketinggian seorang giant, sambil kita dapat melihat bayangan bagi ketinggian kepala Vegapunk yang sebenar. Jinbe berkata yang dia pernah dengar khabar angin tentang kebesaran kepala Vegapunk ini, tapi Bonnie telah mencelah, dah macam belon udara bro. Disebabkan lidah Vegapunk yang terjelir-jelur itu, dia sendiri pun susah nak sebut nama devil fruit dia, iaitu brain fruit, yang menjadikan dia seorang manusia yang bijak. Kemampuan buah iblis ini membenarkan dia untuk menghafal ilmu tanpa batasan dan menyebabkan otaknya itu bertumbuh semakin besar sejajar dengan pertambahan ilmunya. Mempunyai kemampuan untuk menyimpan ilmu tanpa batasan ini sememangnya merupakan satu kebolehan yang sangat berguna bagi seorang yang telah dilahirkan sebagai seorang genius seperti dirinya. Pada panel yang seterusnya pula, Vegapunk dengan bangganya mengesahkan bahawa sekarang dia mempunyai otak yang paling besar di dunia dan ianya masih lagi terus tumbuh membesar. Luffy bertanyakan kepada Vegapunk, masih lagi ke? Adakah dia meletakkan otaknya di satu tempat? Chopper dengan sangat teruja bertanyakan kepada Vegapunk, adakah Vegapunk juga mempunyai ilmu dalam bidang perubatan? Luffy kemudiannya dengan selamba telah bertanya kepada Vegapunk, maksudnya sekarang ni kau bodoh lah kan pakcik, pasal dah tak ada otak.
Vegapunk pun apa lagi, terus marah Luffy dan cakap kat Luffy supaya tidak memandang rendah terhadap kejeniusannya itu. Vegapunk kemudiannya mengatakan bahawa apple yang terdapat di atas kepalanya itu sebenarnya adalah sebuah antena. Vegapunk kemudiannya menyuruh mereka melihat ke arah puncak pulau Egghead dan mengatakan bahawa Punk Records yang terdapat di bawah telur itu adalah tempat dia menyimpan otak dia. Luffy terkejut mendengar kata-kata tersebut dan bertanya, bukankah benda itu terlalu besar? Vegapunk kemudiannya mengatakan bahawa melakukan benda sedemikian tidak membahayakan dirinya kerana antena yang berada di atas kepalanya mampu untuk menangkap gelombang otak yang dikeluarkan oleh otaknya. Vegapunk kemudiannya bertanya kepada mereka, bukankah tadi mereka telah berjumpa dengan seorang perempuan yang mengakui dirinya sebagai seorang Vegapunk? Sebenarnya itu merupakan satu daripada klon miliknya. Pakcik ni ninja ke? Kata Luffy. Si gila ni tak boleh nak duduk diam, kira nak menyampuk je. Yelah kan, masa dekat Whale 3 kat Zou dulu, Raizo ada tunjuk kemampuan teknik ninja dia kan. Vegapunk menerangkan lagi bahawa setiap satu daripada klonnya itu merupakan cerminan bagi dirinya dan mereka semua merupakan pakar dalam bidang masing-masing. Sekiranya mereka digabungkan, maka itulah sifat Vegapunk yang sebenar. Tapi dengan cara ini mereka dapat menyimpankan 6 kerja serentak. Luffy cakap, okey, tak faham. Dan pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan ke-6 Vegapunk tersebut. Vegapunk 06 Desire yang bernama York, Vegapunk 04 Wisdom yang bernama Pythagoras, Vegapunk 02 Evil yang bernama Lilith, Vegapunk 01 Logic yang bernama Shaka, Vegapunk 03 Flare yang bernama Edison, Vegapunk 05 Ruff yang bernama Atlas. Vegapunk menyambung lagi penjelasannya dengan berkata setiap satu daripada klonnya itu berhubung dengan Punk Records sekali sehari untuk menyelaraskan memori dan pengetahuan mereka. Memandangkan peranan dan tanggungjawab mereka adalah sangat berbeza, maka nilai pengalaman yang dimiliki oleh mereka semua sangatlah besar. Kau tengok muka Luffy kat sini. Sepatah pun tak faham. Jinbe kemudiannya bertanyakan kepada Vegapunk adakah mereka semua berkongsi otak yang sama. Apa yang diceritakan oleh Vegapunk itu susah untuk diterima oleh kepala otak Jinbe. Yelah, manalah Jinbe ni nak faham. Jinbe ni kan cuma ikan. Oda macam tahu je ada stiker WhatsApp ni kat Malaysia. Memang terkait. Lepas tu Vegapunk cakap, senang cerita macam library lah. Kalau aku mampu hubungkan seluruh manusia dengan otak aku, diorang semua akan dapat seluruh pengetahuan aku. Dan kalau diorang pula datang ke Punk Records dan update maklumat diorang, kepala otak aku akan jadi sangat berpengetahuan seperti lautan ilmu. Manusia berkongsi satu otak. Dah macam Google pula Vegapunk ni. Kalau kita nak tahu apa, Google je. Tapi kalau penduduk One Piece nak dapatkan maklumat, Punk Records je. Jinbe kemudiannya bertanyakan kepada Vegapunk, bukankah sekiranya setiap orang berkongsi konflik ideologi mereka, maka ianya akan mencetuskan satu masalah. Vegapunk telah memuji Jinbe dengan mengatakan bahawa Knight of the Sea itu sememangnya seorang yang teliti dan peka. Akan tetapi sekiranya dia terlalu memikirkan tentang perkara seperti itu, maka sains tidak akan mampu untuk berkembang maju. Sambil Vegapunk tergelak sipu-sipu. Bonnie yang kemudiannya mengatakan bahawa itulah masalah bagi seorang Vegapunk. Vegapunk menggunakan istilah pengorbanan untuk manfaat kemajuan itu. Sebab itulah ayah dia telah ditukarkan menjadi sebuah senjata tanpa perasaan. Kemudian Bonnie menggunakan beam saber yang berada di tangannya untuk mengugut Vegapunk. Vegapunk mengarahkan Bonnie untuk berhenti kerana beam saber tersebut ada kekurangannya. Namun Bonnie enggan untuk berhenti dan mengatakan kepada Vegapunk yang dia tahu bahawa beam saber itu mampu untuk memotong dengan baik kerana dia telah mengujinya sebelum ini. Bonnie mengarahkan Vegapunk untuk menukarkan kembali ayah dia menjadi normal. Kalau Vegapunk terfikir untuk katakan tidak, Jinbe kemudian telah menasihati Bonnie untuk bersabar kerana membunuh Dr. Vegapunk akan membuatkan Bonnie mempunyai musuh yang banyak. Dah Bonnie, tutup suis tu, kata Jinbe. Vegapunk kemudian mendedahkan bahawa beam yang digunakan oleh Bonnie itu sebenarnya menarik perhatian kumbang-kumbang yang berada di sana. Kemudian tiba-tiba segerombolan kumbang telah berterbangan ke arah Bonnie, menyebabkan Bonnie menjerit dan menangis setelah dikerumuni oleh kumbang-kumbang itu dan akhirnya sampai berbuih mulut member tu. Pengsan dibuatnya. Betul Luffy. Luffy cakap, Bonnie tengok ni, besar gila kumbang ni. Ui, sumek tu. Dia boleh main kumbang pula dah. Orang dah pingsan dah tu oi, kata Chopper. Vegapunk kemudiannya dalam keadaan yang menyesal mengatakan bahawa semuanya sangatlah masuk akal. Sudah pasti Bonnie ingin membunuhnya. Sangat ironi bahawa satu daripada kegagalan dia telah menyelamatkan dirinya. Dan sebut pasal kajian yang gagal, Vegapunk teringat sesuatu memandangkan Luffy sebelum ini dari Wano. Mungkin korang tak tahu ada seekor naga seperti Kaido benar-benar muncul kat sana. Luffy kemudiannya dengan teruja mengatakan bahawa itu adalah Momo. Vegapunk kemudiannya mengatakan bahawa dia pasti yang Momonosuke telah memakan buah
iblis yang gagal yang telah Vegapunk tinggalkan di Punk Hazard. Luffy bertanya kepada Vegapunk apakah yang dimaksudkan dengan gagal itu. Vegapunk pun menjelaskan bahawa buah iblis itu adalah artificial devil fruit yang diciptakan olehnya. Dia mengambil masa 20 tahun untuk mengkaji lineage factor Kaido untuk menghasilkan buah tersebut. Ianya menelan sumber yang tidak terkira. Akan tetapi Vegapunk mampu menghasilkannya dengan betul. Luffy kemudiannya berkata patutlah naga Momo sama macam Kaido, tapi semuanya baik-baik sahaja. Momo boleh keluarkan api dan dia juga sangat kuat. Sekarang ni Momo lah penjaga negara Wano. Kau ke yang buat buah iblis tu? Wah, sangat-sangat hebat. Vegapunk kemudian bertanya kepada Luffy, apakah warna naga Momo itu? Pink, jawab Luffy. Pada panel yang seterusnya kita dapat tengok Vegapunk dengan kecewanya menghantukkan kepalanya ke tanah sambil berkata, nampak tak? Itulah satu lagi simbol kegagalan. Apa masalah hari ni? Kata Luffy. Okey, faham dah. Dia ni genius dan juga perfectionist, kata Jinbe. Okey guys, so akhirnya kita mengetahui kegagalan sebenar devil fruit tiruan Vegapunk hanyalah pada warna naga tersebut sahaja. Dan dari segi function yang lain, memang Vegapunk sebenarnya berhasil untuk tiru sepenuhnya kemampuan devil fruit Kaido setakat maklumat yang kita dapat pada hari inilah. One Piece merch of the day. Sir, Tobi One Piece tengah ada sales guys. Bawah RM30 je. Yang ni yang paling aku minat sekali. Tapi korang punya taste mungkin berkata sebaliknya. Ni flash Luffy pula. Lawa Ni kalau bawa pergi office ke, dak pun pergi kelas ke, jealous member korang. Towel Luffy murah RM15 je. Ni smart Untuk dapatkan merchandise ini, korang boleh tekan link yang aku tinggalkan di ruangan pin komen di bawah. Pada panel yang seterusnya pula, sambil berdiri di atas kepala robot kuno gergasi itu, Luffy telah bertanyakan kepada Vegapunk adakah robot ini juga merupakan salah satu dari ciptaannya. Vegapunk kemudiannya menafikan hal tersebut dan menerangkan bahawa robot gergasi ini adalah robot legenda yang telah menyerang Holy Land Marijoa lebih kurang 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu? Tanya Jinbe. Benar, kata Vegapunk. Akan tetapi ianya telah dicipta pada 900 tahun yang lalu. Apa? Tak mungkin, kata Jinbe. Vegapunk pun menceritakan kepada mereka bahawa objektif serangan robot gergasi tersebut masih lagi tidak diketahui. Mengikut apa yang dia dengar, robot itu telah kehabisan kuasa sebelum sempat menyebabkan kerosakan yang besar. Macam mana pun, dia pasti yang saintis pada zaman tersebut sangatlah terkejut kerana teknologi secanggih dan semaju itu dilihat sebagai satu perkara yang sangat asing bagi mereka. Tiada seorang pun saintis zaman itu yang mampu untuk memberitahu dari mana robot itu datang dan apakah yang ingin dilakukan oleh robot itu. Dikatakan bahawa world government telah mengarahkan untuk menghapuskan robot tersebut, tetapi saintis pada zaman itu tidak dapat menghalang diri mereka dari sifat ingin tahu mereka. Disebabkan oleh hal yang demikian, para saintis pada 200 tahun yang lalu telah menyembunyikannya di sini untuk diwarisi tanpa pengetahuan the world government. Vegapunk mengucapkan tahniah kepada mereka kerana telah berjaya menemui ruangan rahsia ini, kerana dari bandar pintu masuknya dilihat hanyalah seperti sebuah dinding sahaja. Kami pun tak sengaja juga masuk ke sini sebab waktu tu kami berdua tua dan Uzo, kata Luffy. Betul, kami orang tua yang sesat, sambung Chopper. Yalah, sebab diorang masa diorang sampai tu kan, Bonnie tukarkan dua-dua watak Luffy dengan Chopper ni, jadi ke repot. Rugi aku puji, kata Vegapunk. Kemudian scene beralih ke arah Robin, Sanji, Frankie, Usopp, Nami dan Shaka yang sedang melihat ke arah CCTV yang menunjukkan robot gergasi kuno dan Luffy dengan pasukannya yang berada di sana. Jap guys, pause kejap. Yes. Memang benar sangkaan aku dengan Zahir Asna sebelum ini. Memang apa yang ditunjukkan Shaka dalam chapter 1066 sebenarnya adalah robot kuno gergasi itu. Bangga sekejap. Dan memandangkan robot ini merupakan satu khazanah dari Void Sentry, maka berkemungkinan juga kita dapat katakan yang robot inilah perkara yang ingin ditunjukkan oleh Shaka kepada grup Robin. Shaka mengatakan bahawa pada 200 tahun yang lalu merupakan masa di mana hak perpindahan Fishman mula untuk mendapatkan perhatian. Frankie kemudiannya bertanya adakah maksudnya robot itu telah memanjat red line. Shaka telah bersetuju dengan penyataan Frankie itu. Shaka turut menjelaskan bahawa dia telah menciptakan Vega Force 01 berdasarkan apa yang dia dapati daripada robot gergasi itu. Akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan saintifik untuk menyongsangkan setiap aspek engineer padanya. Ianya susah untuk percaya bahawa robot secanggih itu diciptakan pada 900 tahun yang lalu. Frankie dengan terkejut bertanya, ada juga ke benda yang bahkan Vegapunk sendiri pun tak dapat ciptakan? Vegapunk menjawab ada. Ianya adalah sumber kuasanya. Pada masa yang lampau dahulu, mereka mempunyai sumber kuasa yang mampu untuk menterbalikkan idea moden kita tentang apa yang mampu untuk dicapai. Nami kemudiannya merasa lega melihatkan Luffy dan yang lain-lain selamat. Cuma dia tertanya-tanya siapakah perempuan itu. Usopp kemudiannya menjawab bahawa itu adalah Jewelry Bonnie. Dia juga merupakan seorang lanun. Sanji pula bertanya bukankah yang mereka lihat sebelum ini adalah seorang budak perempuan. Kemudian panel beralih ke arah scrapyard kembali yang
mana mereka mengatakan bahawa cara kepala Vegapunk berfungsi adalah gila. Pada panel yang seterusnya, Vegapunk mengatakan bahawa dia benar-benar telah melakukan satu perkara yang teruk kepada Bonnie. Betul tu, cepat minta maaf balik, kata Luffy. Si bodoh ni, macamlah kau tahu sebab apa aku buat macam tu, kata Vegapunk. Dan Vegapunk menambah bahawa ada sesuatu yang perlu diberikan kepada Bonnie. Kemudian pada panel yang seterusnya, Vegapunk telah mengatakan bahawa tak kisahlah apa-apa pun, dia merasakan bahawa hari ini takdir telah membawa Luffy ke sini. Tolonglah, boleh tak kau bawa aku jauh dari Egghead? Semua yang berada di sana termasuklah kita yang membaca ini pun terkejut dengan pernyataan daripada Dr. Vegapunk itu. So, adakah Vegapunk for the next nakama? Dia jadi macam Yamato itu hari lah, bukan main beria lagi Yamato nak ikut Luffy. Alih-alih scene kemudiannya beralih ke arah si Beast Mechanized yang sedang berasap. Panel menunjukkan kepada kita sebuah kapal World Government yang sedang dikepung oleh si Beast Mechanized di lautan Egghead Island, dan seekor dari si Beast Mechanized itu sedang berasap sambil tenggelam. Di panel ini kita dapat melihat 3 CP0 yang memakai topeng dan beberapa askar di belakang mereka beserta Seraphim Kuma sambil Lucci mengatakan bahawa laporan mengesahkan yang Bonnie dikesan menuju ke Egghead. Dia selalu saja berhasil terlepas dari diberkas, jadi terus bunuh dia apabila dikesan. Vegapunk Edison kemudiannya telah melaporkan kepada Shaka bahawa ada sebuah kapal World Government di pulau mereka. Kalau World Government dapat tahu yang mereka menyorok Lanun di pulau ini, ianya bakal menjadi satu masalah. Apa yang CP0 nak dengan kita, dan kenapa diorang bawa Rob Lucci bersama-sama dengan diorang? Lilis kemudiannya mencadangkan untuk memberikan sahaja mereka ini kepada CP0. Lagipun Lucci dan kawannya itu adalah pembunuh upahan. Usopp dan Nami kemudiannya cemas apabila mendengarkan tentang Rob Lucci dan yang lainnya. Nami mengatakan bahawa Vegapunk tidak boleh benarkan mereka semua untuk masuk. Sanji pula memberitahu kepada Robin bahawa Robin tidak perlu risau kerana dia akan melindungi Robin, tidak kisah berapa kali mereka semua datang sekalipun. Shaka kemudiannya dengan serius dan tegas mengatakan, beritahu mereka untuk serahkan Seraphim dan balik. Kita menafikan keinginan mereka untuk berlabuh. Bersiap semua untuk bertempur kerana aku yakin World Government pasti tidak akan menyukainya. Scene kemudiannya telah beralih ke arah Kamabaka Queendom. Dari luar pulau itu, kita dapat melihat pulau Kamabaka agak cemas apabila di sini kita dapat melihat bubble dialog yang agak cemas memanggil Dragon kerana Kuma bertindak pelik. Di panel ini kita dapat melihat Lindbergh juga sedang cemas dan mengatakan, Kuma, tunggu, kami sedang berusaha membaiki awak. Dan di panel ini kita dapat melihat Kuma dengan wire yang berselirat di dadanya sedang berlari sambil mulutnya berasap, membuatkan mereka semua yang berada di situ menjadi sedikit cemas dan tertanya-tanya, adakah Kuma masih dikawal pihak Marine? Koala kemudiannya menjerit memaksa Kuma untuk berhenti kerana dalam keadaan Kuma yang seperti itu, dia belum lagi boleh untuk berlari. Dan di panel ini kita dapat melihat Kuma berlari, terjatuh, bangun, berlari dan terjatuh lagi, menunjukkan dia begitu lemah namun begitu terdesak, seolah-olah ada sesuatu yang perlu dia lindungi. Mungkin dia ada connection dengan Seraphim Kuma dalam kapal World Government yang mengetahui niat Lucci tadi yang cuba untuk membunuh anak dia. Tak apa, nanti kita discuss dalam live chapter analysis. Okay gang? Dan di panel ini Dragon kelihatan begitu marah dan menjerit menyuruh Kuma memberitahu mereka ke mana dia nak sangat pergi itu. Dan Ivankov juga turut memanggil Kuma sambil memujuk Kuma untuk tinggal bersama mereka kerana mereka belum selesai bertarung dan pasukan revolutionary baru saja hendak bermula. Dan chapter pun tamat. What a chapter guys. Memang sangat-sangat menarik chapter pada kali ini. So that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, tiada yang berkuasa melainkan Allah, dan tiada cara hidup yang lebih sempurna melainkan cara hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi